Okay, Assalamualaikum. Okay, hari ini saya nak terangkan beberapa soalan yang ditanya oleh pelajar. Okay, berkenaan dengan homework yang diberilah, homework persamaan linear. Okay, soalan ada menyatakan 3 tolak K sama dengan 18. Okay, yang mana soalan-soalan sebelum ni kita punya unknown positif. Okay, macam mana nak jawab kalau unknown kita negatif? So, kita kena pindahkan dia supaya dia jadi positif. Okay, so K ni pindahkan ke sebelah kanan supaya dia jadi positif. Okay, so K dah pindah. Okay, sekarang K dah positif. Kemudian 3. Okay, lepas tu 18 yang ada kat sebelah kanan ni kena pindah. So, 18 ni positif. So, pindah jadi negatif 18. Okay, so 3 tolak 18 ialah negatif 15. Okay, ini adalah cara kedua yang saya tak berapa nak buat sangat, sebab nanti kita akan jumpa dalam tajuk ketaksamaan linear. Saya akan menekankan kita mesti positifkan apa yang kita nak cari tu. Okay, so terdapat pelajar yang jawab begini. Okay, dia betul, cuma saya tak galakkan. Okay, so dia turunkan saja negatif K tu. Okay, so 18 tuan rumah turun dulu. Okay, so siapa yang nak pindah? 3 pindah ke kanan sebagai tolak 3. Okay, so 18 tolak 3, 15. Okay, negatif K sama dengan 15. Ini belum selesai lagi. Okay, bila soalan minta cari nilai K, mestilah dalam K positif. So, negatif kita kena pindahkan ke sebelah. So, dia jadi macam nak kira? Dia jadi nepo. So, dapatlah 15. Okay, macam tu. Okay, seterusnya. Okay, kita akan buat cara pindahkan dulu ke arah positif. Okay, so M akan pindah dulu. So, M akan pindah ke kanan. So, dia jadi positif. Okay, so tuan rumah ni negatif 10. Turunkan negatif 10 dulu. Okay, lepas tu kita pindahkan 6 ke sebelah sini. So, dia jadi positif, pindah jadi negatif 6. So, dapat jawapan M sama dengan negatif 16. Okay, seterusnya saya nak bincangkan perbezaan operasi bahagi pada kedua-dua soalan ni. Okay, soalan yang pertama ni, dia punya bahagi, dia cover semua. Okay, manakala soalan yang lagi satu ni, bahagi dia sebelah aja, dekat sebelah sini. Okay, so macam ni kita nak buat soalan dia. Okay, kalau ada bahagi, sebenarnya dia macam kita kena fikirkan sesuatu supaya dia, okay, ni saya panggil dia sebagai 2 baris lah. Ada baris atas dengan baris bawah. Okay, so untuk memudahkan persamaan linear, kita mesti menjadikan dia satu baris. Okay, so 2 ni sebagai bahagi kita akan pindah menjadi darab. So, dia akan jadi 2G tambah 3 sama dengan, okay, 2 darab 5, 10. Okay, macam ni, barulah dia jadi satu baris. Okay, bila dia jadi satu baris macam ni, dia tak ada pecahan dekat bawah. Okay, dia lagi mudah untuk kita selesaikan. So, 2G stay. Kita akan pindahkan 3 dulu. So, 10 tolak 3. 10 tolak 3, 7. So, kita ada 2G sama dengan 7. Okay, G sama dengan, okay, tuan rumah turun dulu. Okay, so 2 ni sebagai darab, dia akan pindah jadi bahagi 2. Okay, dah siap. Okay, tak perlu tukar jawapan dalam perpuluhan. Okay, kalau dalam pecahan,
kita kena kecilkan nilai dia lah. Okay, macam 7 dengan 2 tak boleh kecilkan. Okay, itu adalah jawapan akhir. Okay, macam mana pula nak jawab soalan yang kedua ni? Kita punya pecahan di sebelah sini saja. Okay, dalam keadaan macam ni ada dua kaedah. Macam mana nak buat? Okay, so kita pakai kaedah yang paling mudah dulu. Okay, so kita ada 2/3 Q. Kita staykan dia sebab saya nak pindahkan 2 tu. So, -6 tuan rumah. So, 2 sebagai positif. So, dia akan pindah menjadi -2. Okay, so -6, -2, -8. Okay, so kita ada 2Q/3. Okay, so kita akan pindahkan 3 dulu. So, 2Q sama dengan 3 pindah jadi bahagi, pindah jadi darab. So, 8 darab negatif 8 darab dengan 3 negatif 24. Okay, lepas tu kita pindahkan 2. So, Q sama dengan negatif 24 bahagi dengan 2. Okay, darab pindah jadi bahagi. So, Q sama dengan negatif 24 bagi 2, negatif 12. Okay. Okay, next. Kenapa saya suruh fikirkan macam mana jalan untuk menjadi positif? Okay, dia sebab saya nak mudahkan pengiraan. Okay, dan memudahkan urusan kita untuk belajar ketaksamaan linear nanti pada bab 7. Okay, so untuk menjadikan dia positif, kita kena tengok pada dia punya X tu. Okay, sekarang X ada 2 tempat. So, kita tengok pada nombor dia. So, kat sini adalah 1/2 dengan 9. Okay, kalau kita fikir logik lah, 9 dengan 1/2 siapa lagi besar? 9 kan? So, 9 ni berada pada sebelah kanan. So, kita akan conquer X ni sebelah kanan. So, kita akan kumpulkan. Okay, tuan rumah turun dulu. Okay, so yang ni sebagai positif, dia akan pindah ke sebelah menjadi negatif X/2. Okay, manakala 16 ni turunkan saja. Okay, so dekat sini tekan kalkulator. 9 tolak 1/2. Okay, kita dapat 17/2X. Okay, sama dengan 16. Okay, so ada lagi pecahan. So, 2 akan pindah ke sebelah. So, 16 darab 2 adalah 32. So, 32 sama dengan 17X. So, X sama dengan, okay, so tuan rumah turun dulu. 32 turun dulu tuan rumah. Okay, lepas tu 17 ni dia darab. So, pindahkan jadi bahagi. So, dia akan duduk di bawah 32. So, per dengan 32. Okay, cuba tekan kalkulator. Boleh kecil tak 32/17? Tak boleh kecil. So, ini adalah jawapan akhir. Okay, seterusnya. Okay, untuk memikirkan tempat yang positif untuk unknown tu. So, kita ada kat sini 1/3 dengan negatif 1. So, logiknya yang positif tu adalah yang lebih besar. So, Y/3. Maknanya kita nak kumpulkan Y di tempat yang positif lah. So, kita akan kumpul sebelah kanan. Okay, so kita ada Y/3 tambah Y. Okay, sekarang ada 12. Okay, turunkan. Okay, so kita ada, macam mana nak tekan kalkulator? Kita akan tekan kalkulator. Sini adalah 1/3. Sini adalah 1. So, tekan kalkulator. 1/3 tambah 1. Okay, dapat 4/3. So, tulis jawapan 4/3Y sama dengan 12.
Okay, so 4Y stay. Kita pindahkan 3 sebagai bahagi pindah sebagai darab. So 12 darab 3, 36. Okay. Okay, lepas tu kita akan pindahkan 4. So 4 tu darab, pindah jadi bahagi. So maknanya 36 per 4. Okay, 36 dengan 4 kita boleh kecilkan. So 36 bagi 4, 9. 4 bagi 4, 1. So 9 bagi 1, 9. So Y sama dengan 9. Okay, itu saja. Sekian. Terima kasih.